Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas keizinannya untuk kita berkumpul secara maya dan fizikal, dan selawat salam kita aturkan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana nikmat Islam, iman yang sampai ke alam Melayu ini dapat kita hirup hingga hari ini, membangkitkan peradaban yang hebat dalam sejarah dan juga untuk masa-masa mendatang, insya-Allah. Yang saya mulakan pengerusi Majlis Syura Kebangsaan, Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Ketua Majlis Isyari Wadah, Dr. Siddiq Fadil, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah, Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden PKPM, Saudara Ahmad Farhan bin Rosli, Ahli Majlis MSK, Ahli Majlis MPKA, dan tidak dilupakan perasmi utama Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Port Dickson, merangkap pengasas dan juga Presiden ABIM yang kedua, seluruh ketua-ketua agensi Wadah, ABIM dan PKPM, teman-teman seperjuangan, staf pimpinan ABIM, pusat, negeri, daerah, unit, seluruh petugas dan penggerak Muktamar ABIM kali ke-49 dan seluruh warga muktamirin, muktamirat yang saya hormati sekalian. Dalam senyuman kita rapatkan ukhuwah, dalam ketegasan kita saling bermuhasabah, dalam sembunyi pengorbanan dicurah, dalam kesatuan kita suburkan rasa cinta dalam jemaah, dan dalam keyakinan kita bangunkan cita-cita ummah. ABIM separuh abad melestari mata rantai perjuangan. Saudara-saudariku seangkatan sekalian, hari ini kita berhimpun dalam satu pertemuan besar secara fizikal dan maya yang menggenapkan Muktamar ABIM untuk kali ke-49. Sesungguhnya baik-baik yang diukir di atas adalah satu gambaran elemen yang kita secara tradisi seliputi ketika bermuktamar, iaitu ukhuwah, muhasabah, pengorbanan, cinta dan kasih sayang, dan yang paling utama, keyakinan untuk kita membina cita-cita ummah pada masa hadapan. Manakala tidak, inilah masanya kesempatan terbaik untuk seluruh perwakilan dan pemerhati dari segenap negeri, daerah dan unit bertemu, bertegur sapa, bersalaman dengan resam baru, bertanya khabar tanpa mengira sama ada dari jauh maupun dekat. Menjejah separuh abad usia perjuangan ABIM, ia adalah merupakan satu kesinambungan yang berterusan kepada perjuangan para mursalin mendukung obor wahyu. Ia menjadi pangkal kepada cita-cita islah mastata'tu untuk para nabi beraksi sebagai ejen perubahan, merubah kegelitaan kehidupan manusia. Sesungguhnya siri kesinambungan perjuangan agama Allah ini dirakamkan dalam Al-Quran menerusi golongan yang diberi gelar Rijalun Sadaqu, yang pasti akan dilahirkan pada setiap zaman bersilih ganti. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara golongan yang beriman ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah SWT untuk membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya, lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak akan mengubah apa yang dijanjikan itu sedikit pun. Mengulas berkenaan contoh rijalun sadaku yang tidak culas akan janji bersama Tuhannya, penulis kitab Al-Qasaf, Imam Zamakhsyari, meriwayatkan perihal beberapa orang dalam kalangan sahabat yang menetapkan janji mereka sebagai rijalun sadaku, telah bernazar
untuk terus berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teguh hingga mencapai nikmat syuhada. Dalam kalangan mereka itu adalah antara lain Sayyidina Uthman bin Affan, Talhah ibnu Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid, Hamzah, Mus'ab ibnu Umair dan beberapa sahabat lain. Sesungguhnya penggerak panji perjuangan Abim yang bersilih ganti dari satu generasi ke generasi kemudiannya berdiri atas asas rijalun sodaku ini yang menyemangati janji yang dimeterai dengan Yang Maha Pencipta untuk istiqamah membawa risalah nubuwah khususnya di alam Melayu. Generasi Abim akan terus menapak kehadapan, melanjutkan usaha mengisi kemiskinan jati diri Islam dalam watak bangsa atas sarwa al-Islam nizamul hayah, Islam sebagai satu cara hidup. Penerusan kepada pelaksanaan perjuangan yang mulia ini turut mempunyai hubungan dengan sabda Nabi SAW dalam satu hadis sahih Muslim yang menyebut la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta taqumas sa'ah. Selalu akan ada kelompok dari umatku akan membela kebenaran hingga datang hari kiamat. Kelompok ini dirujuk sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah, sentiasa istiqamah dan kukuh hingga hari kiamat. Saudara-saudariku, para pejuang sekalian, kedatangan Islam dalam alam Melayu dan rantau sekeliling telah merubah citra suatu bangsa yang asalnya dicirikan sebagai pragmatis dan utilitarian, berubah-ubah memilih anutan dan kepercayaan berasaskan kebolehgunaan dan manfaat, kepada satu citra bangsa yang membina, benar-benar teguh dalam beragama dan telus dalam berbudaya. Sesungguhnya, ramuan unik, faktor geografi dan rekayasa pendakwah awal Islam di alam Melayu yang terkenal dengan kehalusan dan kreativiti menyampaikan ahsanu qaulan telah membentuk Islam di alam Melayu sebagai Islam yang cirinya cosmopolitan, yang kaya dengan ciri-ciri keterbukaan, inklusif dan saling berinteraksi. Ciri-ciri ini harus menjadi inti buat generasi muda Muslim dalam mengangkat amanah dakwah sebagai sebahagian rantaian rijalun sadaqu dan at-ta'ifah al-mansurah yang dinyatakan dengan kualiti iman, petunjuk dan keutuhan janji. Kosmopolitan Islam dan kesinambungan peradaban kemanusiaan. Dalam siri syarahan On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History oleh Thomas Carlyle, seorang sejarawan dan filosof Eropah pada abad ke-19, beliau memerihalkan Nabi Muhammad SAW sebagai hero yang menjadi katalis kepada perubahan radikal masyarakat. Bukan hanya komuniti Arab tetapi juga masyarakat belahan dunia yang lain yang tersentuh oleh mesejnya. Yang disebut zealous missionaries preach it, that is Islam abroad among Malays, Black Papuans and brutal idolaters. Dakwaan Carlyle ini disokong dengan penelitian ilmiah oleh Peter Frankopan dalam sejarawan, iaitu seorang sejarawan daripada University Oxford, yang dalam karya terbaru beliau The Silk Roads, A New History of the World, beliau menyimpulkan bahawa Islam telah merintis satu jalan yang awalnya tidaklah begitu meyakinkan, tetapi natijahnya begitu menakjubkan. An unpromising start in a cave near Mecca had given birth to a cosmopolitan utopia of sort. Oleh yang demikian, bagi para penggerak harakah Abim yang punya kesedaran dan keinsafan untuk memakmurkan dunia ini sesuai dengan taklifan sebagai khalifah di muka bumi, harus merangka strategi untuk berusaha menjadi creative individuals yang secara serius merangka gerak kerja ke arah pembangunan semula ketamadunan dunia semasa, sebagaimana yang pernah dirintis kaum muslimin suatu masa dahulu. Citra Islam dalam peradaban manusia wajar ditampilkan dengan pengembalian imej kaum muslimin sebagai umat berbudaya dan beradab melalui kerangka peradaban yang semakin malak, iaitu cosmopolitan Islam dan Islamic civilization.
Bruce B. Lawrence dalam Rethinking Muslim Cosmopolitanism, Civilizational Moorings ataupun Cosmopolitan Options meletakkan konsep cosmopolitan Islam sebagai suatu yang saling berhubung kait dengan pembinaan ketamadunan. Tegas beliau, dalam konteks pembinaan peradaban, ciri-ciri pemikiran cosmopolitan Islam itu hadir dari bahagian-bahagian yang spesifik dalam ketamadunan Islam. Beliau menjelaskan, I want to argue that this cosmopolitan longing builds on a related activity, one that stems from a collective belonging. Embedded in the history of empires, it is often heralded as Islamic or Islamicate civilization. Cosmopolitan and civilization become complementary qualifiers. They function in tandem, two sides of a single coin. Each illumines the other. Di sini Lawrence menekankan istilah Islamic civilization yang dihuraikan sebagai konsep yang lebih meluas dan inklusif yang meliputi elemen estetik dan literary yang dikongsi bersama Muslim dan bukan Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Ketika memetik Malik bin Nabi sebagai salah seorang tokoh pemikir Muslim cosmopolitan, beliau menekankan antara ciri yang menonjol dalam manifestasi Muslim cosmopolitan itu suatu kewenangan masyarakat Islam mencipta komuniti raya dengan garis sempadan yang terbuka dan lancar tanpa sengkatan. Bersama kepelbagaian cara berkehidupan, berpandangan sebagai interaksi dengan dunia luar. Di sini beliau menegaskan bahawa cosmopolitan Muslim itu sifatnya deeply rooted in a mindset and memory that is shaped out only by Islam, not only by Islam but also by Muslim networks, the crucial index for the formation of Islamic or Islamic civilization. Tidak ketinggalan, Masya Hodgson turut mengupas cosmopolitan Islam ini sebagai suatu proses menyemarak penyebaran Islam ke pelosok dunia. Menurut beliau, Islam timbul di zon kering tengah dan mengambil bentuk cosmopolitan yang aneh yang memberikan agama ini kekuatan yang luar biasa, terutamanya di sepanjang jalan perdagangan dan daerah baru. Lantas, Islam cepat tersebar ke Eurasia Tengah dan Afrika dan sampai ke Benggala, Yunan, Albania, Keralam dan Malaysia kerana kawasan komersial ini bergantung pada pusat cosmopolitan. Buku Gelombang Kebangkitan Asia karya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperincikan dengan lebih mendalam bagaimana proses penyebaran dakwah atas paksi kosmopolitan di alam Melayu ini yang tanpa undangan, pemaksaan dan kekerasan telah menempa satu ciri Islam kosmopolitan di rantau ini yang terbuka dengan kesejahteraan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar dalam tulisan beliau menegaskan bagaimana kaedah penyebaran Islam di rantau ini yang penuh keunikan dan rekayasa kreativiti berjaya membentuk sebuah komuniti Muslim Asia Tenggara dengan ciri dan citra kosmopolitan yang jauh dari bibit dendam dan kesumat permusuhan. Beliau menegaskan pengislaman secara damai dan beransur-ansur ini membentuk jiwa Muslim Asia Tenggara ke arah yang bersifat kosmopolitan, terbuka, bertolak ansur dan mudah serasi dengan keragaman budaya. Sudah tentu sikap mereka turut diwarnai oleh kehadiran penganut agama-agama lain di tengah-tengah masyarakat. Penganut agama-agama lain pula membalas sikap toleransi tersebut dengan menghormati umat Islam dan cara hidup umatnya hingga berlaku hubungan antara agama di rantau ini. Justru, tren sejarah perjalanan dan perkembangan Islam di rantau ini telah menjadi pengaruh penting kepada sikap sederhana, pragmatik dan kosmopolitan bangsa. Dalam masa sama, ia disingkapi dengan nilai tambah watak semula jadi bangsa yang dipamerkan seperti terbuka, mudah memaafkan dan berjiwa besar
dengan nilai-nilai yang membolehkan berlakunya interaksi damai dalam kerencaman kepercayaan masing-masing. Walau bagaimanapun, sikap sederhana dan pragmatik umat Islam Asia Tenggara ini tidak bermakna mereka mengorbankan prinsip-prinsip dan ajaran dasar agama semata-mata melayani ragam zaman. Sebaliknya, mereka menggunakan kesederhanaan sebagai pendekatan untuk menjayakan dan bukan mengorbankan ajaran pokok Islam. Dalam pada itu, Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junaid dalam karyanya Muslim Cosmopolitanism, Southeast Asian Islam in Comparative Perspective membahaskan ciri kosmopolitan Muslim dengan butiran yang segar yang dipacu oleh komuniti Muslim Asia Tenggara. Beliau menyebut, Muslim cosmopolitanism in Southeast Asia is a style of thought, a habit of seeing the world in a way of living that is rooted in the central tenet of Islam, which is that everyone is part of the common humanity, accountable to God, and that we are morally responsible towards one another. To embrace Muslim cosmopolitanism is to exhibit a high degree of receptiveness to universal values that are embedded within one's own customs and tradition. Internalizing Muslim cosmopolitanism enables a person to be at ease with his or her own Islamic cultural identities, promoting these identities as a means to enrich public understanding about Islam and Muslims while maintaining and embracing a tolerant attitude towards people of other backgrounds. Ciri-ciri kosmopolitan Muslim Asia Tenggara ini turut dihuraikan oleh beliau dalam karya Hamka and Islam Cosmopolitan Reform in the Malay World. Berasaskan istilah cosmopolitan reform, beliau menjelaskan kerangka pemikiran ilmuwan agung Islam alam Melayu, Hamka, yang di mana ditegaskan oleh Hamka, Islam adalah untuk dunia, bukan hanya untuk dunia Arab. Untuk berdakwah kepada dunia, untuk diislamkan, mengkehendakkan kita untuk menjadi orang yang berfikiran terbuka, berpegang kepada nilai seluruh dunia sebagai sebahagian dari persaudaraan sejagat. Buku tersebut menegaskan Hamka's Cosmopolitan Reform was aimed at encouraging Muslims in the Malay world to think and act in a more inclusive, fairer, and more pluralistic manner without having to compromise the basic precepts and universal aims of Islam. Baik, tajuk terus. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahawa islah adalah merupakan kemuncak wawasan risalah dakwah para mursalin. Dalam surah Hud ayat 88 disebut, Bismillahirrahmanirrahim, In uridu illa al-islah mastata'tu, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bertujuan untuk melakukan islah sedaya upayaku, dan tiadalah aku beroleh taufik untuk menjayakannya, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jugalah aku berserah diri dan kepadanya lah juga aku kembali. Dalam menggalas misi islah sebagai misi akhir para utusan Allah, berasaskan pedoman yang digariskan Al-Quran dan hadis, ia harus didasari pola pemikiran transformatik seperti yang digagaskan oleh Kuntu Wijoyo, yang berusaha melakukan interpretasi untuk aksi yang membawa kepada kefahaman yang jitu, menelaah, mentafsir, mentadabbur Al-Quran dan hadis dalam kerangka pemikiran yang membebaskan umat dari pelbagai kelemahan fundamental realiti kehidupan. Untuk yang demikian, penggerak gerakan Islam harus sentiasa fahami bahawa misi Islam adalah kemanusiaan, dan paradigma Al-Quran itu adalah pembentukan pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realiti. Selanjutnya, tauhid itu perlu diterjemahkan dengan paradigma Islam sebagai sebuah kemanusiaan, iaitu agama yang sangat mementingkan manusia bagi tujuan utama. Lebih mendasar, Kuntu Wijoyo secara teori membawa satu teori kemanusiaan Islam sebagai humanism theocentric, iaitu perjuangan untuk kemuliaan peradaban kemanusiaan. Prinsip humanism theocentric ini yang ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati
dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat. Lantaran memahami realiti ini adalah menjadi tanggungjawab ABIM sebagai gerakan Islam untuk komited bersama masyarakat antarabangsa dalam menggerakkan dan merealisasikan matlamat pembangunan mapan seperti Sustainable Development Goals SDG dalam menuju misi besar ABIM, iaitu membina dan memimpin tamadun khairul ummah. Sejak tahun lalu, ABIM telah bergerak dalam agenda islah menerusi matlamat pembangunan lestari SDG, di mana ABIM bekerjasama dengan erat dengan beberapa pemegang taruh besar termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Malah ABIM turut menjadi sekretariat kepada Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia APPGM SDG yang bertanggungjawab mencari penyelesaian kepada masalah komuniti berasaskan acuan SDG di 10 kawasan parlimen. Pertarungan identiti politik tajam menzahirkan kemerosotan kosmopolitan Islam. Muktamin sekalian, mengimbau kembali lanskap siasah negara yang silam. Pilihan raya umum pada tahun 1964 adalah merupakan pilihan raya pertama Malaysia yang memberi mandat buat seluruh rakyat yang meliputi Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak untuk mengundi dalam sistem demokrasi. Ia diikuti pilihan raya berikutnya pada tahun 1969 yang memberi mandat buat seluruh rakyat Malaysia kecuali Singapura membuat penilaian terhadap keberkesanan kerajaan dalam menyusun atur masyarakat pelbagai untuk satu tempoh yang matang, yakni selama lebih 5 tahun selepas pembentukan Malaysia tahun 1963. Sesungguhnya tidak wajar untuk kita gagal fahami bahawa pembentukan Malaysia bukan suatu yang hanya bersifat buaian cantik dilatari pelangi indah, tetapi ia juga adalah tidak terlepas dari ranjau duri yang harus diwaspadai. Walau dengan penggabungan pelbagai identiti akan menambahkan lagi kehebatan apabila kita bergabung pelbagai latar dengan motor bersekutu bertambah mutu. Namun harus diingat kelemahan yang pelbagai juga akan disatukan termasuk pelbagai identiti yang membentuk berwala permasalahan yang besar. Di sini, buku Identity and Violence karya Amartya Sen mengingatkan kita untuk mewaspadai kepelbagaian identiti. Menerusi identiti dari sisi positif, ia berupaya untuk menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan serta kekuatan dan keyakinan. Seseorang boleh dimotivasikan untuk berjaya bila mana dikaitkan dengan identiti sesebuah kaum yang diwawarkan kehebatan dari genap sejarah dan tradisi seterusnya menjadi pemangkin kebangkitan sesebuah bangsa. Namun, identiti boleh membunuh apabila sisi negatifnya tidak dibendung. Amartya Sen mengenang kembali zaman kanak-kanaknya sekitar tahun 1940-an. Bagaimana perubahan sentimen berlaku begitu pantas atas nama identiti. Kepelbagaian identiti di India khususnya melibatkan Muslim dan Hindu yang dihargai dari neraca kepelbagaian sekitar Januari telah berubah sekelip mata kepada India yang digambarkan mempunyai komposisi Hindu yang kejam dan Muslim yang bengis. Pada bulan Julai pada tahun yang sama, lantaran ratusan ribu telah dibunuh di tangan mereka yang mendakwa melakukan kerja tersebut mewakili orang lain dari identiti yang sama. Justru dalam memberi fokus kepada identiti agama bangsa, ia harus berkisar sesuatu yang memberi pemberdayaan dan bukan ke sudut ekstrim hingga merosakkan dan membunuh kepelbagaian. Bagi menyeimbang penggunaan identiti kaum dan agama, masyarakat harus turut menggarap kepelbagaian identiti ini. Ini yang cuba dinukilkan oleh Amartya Sen sebagai the power of competing identities. Ia membawa kepada sarwa pandang bagaimana masyarakat berupaya untuk mencerminkan dirinya sebagai satu identiti yang lebih luas, merentas agama dan kaum. Ini termasuklah identiti asal-usul kelahiran, profession pekerjaan, jantina, kelas masyarakat, fahaman politik, tabiat pemakanan, kecenderungan bidang sukan, kesukaan terhadap satu muzik dan komitmen dalam bidang program kemasyarakatan. Dalam rangka yang lebih besar, kita harus turut melihat diri kita sebagai sebuah identiti yang berlandaskan negara dan kewarganegaraan. Seperti identiti bangsa Malaysia
yang mampu meraih keyakinan untuk bersama bergerak ke hadapan atas panji negara. Namun, perlu sentiasa diperingatkan, kita sentiasa mendukung agenda mengangkat identiti agama dan bangsa sebagai suatu anugerah yang wajib dipertahankan. Namun, tidak harus keterlaluan berpegang kepada identiti tersebut sehingga membawa kepada watak ekstrim yang memecahkan anggota masyarakat seperti yang dinukil oleh Ahmad Jasen. Oleh yang demikian, atas faktor ini, ABIM menanggapi identiti bangsa Malaysia sebagai salah satu competing identities untuk menyederhanakan identiti agama dan kaum supaya tidak terjerumus ke kancah yang melampaui batas. Maka, bicara soal identiti bangsa Malaysia, ia bukan satu proses asimilasi yang mencairkan kebudayaan sesuatu bangsa, tetapi integrasi untuk kita bersama membentuk watak-watak yang punyai ciri kebersamaan semua bangsa yang mendiami negara bertuah ini. Pembentukan ciri dan watak bersama ini atas nama integrasi adalah satu jalan tengah yang akan mengelakkan masyarakat dari jatuh ke gaung asimilasi maupun terjerumus ke kancah segregasi perpecahan. Walau bagaimanapun, hari ini kita dibelenggu dengan putaran keresahan bila bicara soal kepelbagaian persaingan identiti. Dengan lawan seolah-olah kita meminggirkan serta menenggelamkan survival identiti umat Melayu khususnya. Keresahan ini ada justifikasinya bila mana kita singkapi idea yang cuba diketengahkan oleh Francis Fukuyama. Dalam buku Identity, Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, Fukuyama merakamkan dialog antara Socrates bersama dengan dua aristokrat muda Athens, Adeimantus dan Glaucon, tentang keadilan. Dalam dialog tersebut, Socrates menonjolkan Timos sebagai bahagian ketiga dalam diri manusia selain keinginan dan akal. Dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara, Timos mendorong manusia untuk sentiasa lapar terhadap pengiktirafan sosial. Dalam konteks Malaysia, konsep Timos ini agak dekat dengan konsep maruah bangsa. Fukuyama berpendapat bahawa mainan isu Timos ini oleh politikus telah menimbulkan beberapa ketegangan sosial dan konflik antara kaum, contohnya di Amerika Syarikat. Timos diterjemahkan sebagai spiritedness yang secara utuh dikaitkan dengan kelaparan mencari pengiktirafan. Timos adalah kedudukan antara maruah dan kemarahan yang bertindak menerusi penilaian seseorang terhadap nilai dan maruahnya. Fukuyama menyebut Timos inilah yang menjadi letak duduk isu identiti politik yang diwarnai permasalahan global hari ini. Melihat dalam neraca masyarakat Melayu, konsep Timos ini telah dipegang sebagai akar kepada identiti bangsa yang mahukan satu penghormatan terhadap nilai dan maruah mereka atas faktor sejarah, iaitu nenek moyang yang menggadai nyawa demi membebaskan negara dari penjajahan luar, mahupun penglibatan generasi Melayu dan peribumi kini yang mengisi profesi yang berisiko tinggi demi kedaulatan negara, seperti tentera, anggota bomber dan polis. Ini selari dengan penegasan Socrates yang dipetik Fukuyama. Dignity was demanded primarily by a political community's warriors who exhibited courage and were willing to risk death in the public service. Hari ini konsep Timos itu wujud dalam diri orang Melayu yang dalam masa yang sama kita punyai watak jiwa rendah ataupun inferiority complex menanggapi cabaran luar, modernisasi dan globalisasi yang lebih besar. Penterjemahan kepada watak ini turut dapat dilihat bila mana kita bicara soal pembangunan adil, seimbang, berasaskan prinsip equity, di mana keperluan bantuan disalurkan berasaskan kepada semua golongan miskin yang memerlukan. Saudara-saudariku seangkatan sekalian, faktor kemerosotan ciri kosmopolitan Islam. Permasalahan yang berantai serta berkelanjutan ini muncul ekoran kesongsangan imej watak identiti yang telah dipaksa terima oleh penjajah kepada kita. Sekian lama berlaku pemaksaan secara perlahan tanpa sedar, kita telah berterusan selesa di belai naratif, acuan dan ketetapan identiti yang mengelirukan. Justru, ABIM terpanggil untuk mewacanakan pembentukan semula naratif, watak dan pemikiran bangsa sebagai jalan keluar tuntas untuk menjelmakan semula ciri kosmopolitan Islam yang wujud menunjangi ketamudan kita di waktu lampau.
Yang pertama, identiti songsang Melayu dan pribumi hasil tuaian social construct Barat. Persoalan pokok yang harus kita bahaskan di sini adalah identiti dan watak Melayu dan pribumi ini telah dibina dan ditetapkan oleh penjajah Barat, dan kita hingga hari ini selesa enggan untuk membuka semula social construct yang dibina sejak ratusan tahun lalu. Social construct penjajah pertama yang dipakai atas nama identiti Melayu adalah mitos. Kononnya orang Melayu dan pribumi di Asia Tenggara ini adalah tidak berdaya saing, malas. Mitos ini sebenarnya telah melemahkan orang Melayu yang membawa kepada rasa takut untuk bersaing dengan dunia luar. Namun, penerusan penanaman wabak mitos ini telah diwarisi oleh sebahagian pemimpin politik elit negara dan golongan kelas atasan Melayu sebagai memberi justifikasi kepada pergantungan orang Melayu kepada mereka. Pemimpin politik UMNO sebagai contoh telah mengeluarkan satu buku Revolusi Mental 1971 yang membawa mitos yang sama yang sudah pasti membekukan usaha mengembalikan etos wibawa Melayu. Menerusi ketidaktelitian yang sengaja dihindarkan dalam mengemukakan fakta, buku tersebut telah membawa kepada kesimpulan yang menggelikan dengan tomahan Melayu sebagai tidak jujur terhadap diri sendiri, kurang keberanian berjuang demi kebenaran, kurang realistik dan kurang berusaha serta lekas mengaku kalah bila berhadapan dengan rintangan walau sedikit. Maka corak watak Melayu yang beralaskan kosmopolitan Islam ini telah dicemari dengan ciri-ciri regresif, pesimistik dan tidak yakin dengan keupayaan diri. Yang kedua, melahirkan bangsa Melayu yang bergantung dengan rasa inferiority complex. Akibat penerusan kepada pemikiran yang salah, orang Melayu merasakan telah wujud penyakit jiwa rendah atau inferiority complex dalam diri mereka secara lahiriah. Seolah-olah apa yang ada pada etnik Melayu hanyalah kebergantungan yang tinggi kepada pemimpin politik dan kelas iltis. Lebih menyedihkan, dasar yang bersifat lebih komprehensif membantu golongan yang tidak berkemampuan tanpa mengira warna kulit cuba diapi-apikan sebagai menjatuhkan maruah bangsa dan mencabar perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Permainan yang cuba diatur sesetengah kelompok elit politik yang menunggangi sentimen ini adalah suatu perbuatan yang hina yang tidak bertanggungjawab untuk menebalkan kebergantungan politik. Selanjutnya, menghilangkan sikap rasional bangsa dalam melihat keadilan dalam pembasmian kemiskinan. Memetik buku yang ditulis oleh Sultan Nazrin Shah, Striving for Inclusive Development from Pangkor to a Modern Malaysian State, dijelaskan bahawa tindakan afirmatif yang bakal menghadapi cabaran modernisasi pada masa hadapan perlu mempunyai ciri-ciri keadilan dan equity untuk merapatkan jurang kemiskinan tanpa mengira kaum. Dalam Islam, sebarang usaha untuk membantu golongan dalam kategori kepapaan wajib didukung. Dalam surah Al-Ma'un, Allah menceritakan kisah golongan yang mendustakan ajaran agama, iaitu hari pembalasan, yang antara cirinya adalah mereka yang tidak senang dengan usaha membantu orang-orang miskin. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita allazi yukadzibu biddin, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang itu ialah mereka yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan kepada yang berhak diterima, iaitu orang-orang miskin. Tidak terhad kepada dasar membantu kaum lain yang miskin, sentimen yang cuba diapi-apikan turut berlegar kepada sikap sinis sebahagian masyarakat kita yang turut tidak senang bila mana terdapat badan bukan kerajaan NGO yang menghulurkan bantuan kepada pelarian, kepada warga buruh migran dan kepada golongan yang tiada dokumen. Perasaan takut dan tidak munasabah yang telah dibawa
beserta kemahuan pengiktirafan maruah ini sebagai akibat dari kegagalan untuk diatasi, maka sarwa pandang kita telah dimalapkan dari merenung firman Tuhan ini yang wajib kita imani, iaitu membantu sesiapa sahaja yang miskin dan berhak. Arah baru watak bangsa dan pemikiran bangsa. Justru masyarakat Melayu harus dibentangkan landasan kebebasan sebagai pilihan untuk mereka bebas dari pemikiran dan perasaan resah dan khawatir dengan sengaja diwujudkan untuk memasakkan semula rencah watak sebenar bangsa dengan etos dan kredibiliti yang wujud dalam garisan sejarah silam. Sebagai medan untuk merombak pemikiran khurafat ini, kita harus berterima kasih buat beberapa tokoh penulis tersohor yang sebenarnya telah berusaha untuk membuka semula atau dekonstruk pembinaan sosial konstruk oleh penjajah barat. Syed Hussein Alatas dalam buku telah menempelak buku Revolusi Mental menerusi karya beliau, Mitos Pribumi Malas. Menurut beliau, hakikat sebenarnya penjajah berterusan menyalahkan orang Melayu semata sikap Melayu yang tidak tunduk kepada budaya aktiviti ekonomi yang dibawa berasaskan sistem kapitalis yang tidak menguntungkan masyarakat tempatan. Apalagi orang Melayu diperah untuk bekerja dengan Inggeris yang hasil mahsul dari perahan hanya akan dibawa untuk memberi manfaat kepada orang-orang Inggeris. Maka tidak hairanlah mengapa pentadbir kolonial Inggeris di Perak, Hugh Clifford, menyatakan orang Melayu telah menjadi anggota komuniti yang tidak menguntungkan dan tidak memuaskan kerana orang Melayu tidak menyediakan tenaga kerja yang diperlukan. Malangnya, revolusi mental ini mengambil sikap untuk tunduk kepada pemikiran khurafat ini. Tidak ketinggalan buku The Malay Dilemma ataupun Dilema Melayu karya Tun Dr. Mahathir turut seolah-olah membenarkan mitos yang sama dengan menggunakan teori survival of the fittest dengan alasan untuk menjustifikasikan protectionism for the Malays yang menggambarkan orang Melayu secara genetik keturunan sebagai tidak cekap. Maka tidak keterlaluan bila Syed Hussein Alatas menyamakan dilema Melayu dan revolusi mental sebagai mengelirukan pembaca tentang peribadi Melayu. Kedua-duanya menurut Syed Hussein Alatas merendahkan kepribadian dan kebudayaan Melayu walau ini mungkin tidak dituju oleh pengarang-pengarangnya. Keperluan Melayu untuk dibantu ada benarnya, tetapi bukan dibantu atas sebab watak songsang yang disarung ke atas orang Melayu yang dilonggokkan dengan keburukan dan kelemahan yang serba-serbi secara lahiriah. Dalam perjalanan dunia yang semakin berkembang, menerusi kepesatan sains telah membuktikan bahawa tiada satu kaum yang lebih baik dari kaum yang lain. Malah Nelson Mandela dalam sebuah warkah menekankan mitos superioriti bangsa atas dasar genetik dengan sendirinya terhapus jika masing-masing diberikan peluang sama rata. Yang di mana ketika Nelson Mandela dalam tahanan di Robben Island 1978 yang bertajuk Wither the Black Consciousness Movement, yang di mana beliau menegaskan science and experience have also shown that no race is inherently superior to others. And this myth has been equally exploded whenever blacks and whites are given equal opportunity for development. Selain Syed Alatas, Profesor Diraja Ungku Aziz, Ungku Abdul Hamid turut secara vokal mengambil tempat untuk membongkar dekonstruk imej bangsa yang dimainkan penjajah. Buku Jejak-Jejak di Pantai Zaman yang memuatkan tulisan beliau dalam akhbar utusan pada sekitar 70-an menjadi teks wajib Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Value Based Character Education dan Jambatan Pembinaan Bangsa Malaysia. Mutamirin sekalian, penjelasan akan hakikat ini amat mendugacitakan bila mana satu imajinasi komuniti bangsa, imagine communities, dengan pencemaran yang sengaja diserapkan yang menjadi faktor kemerosotan ciri kosmopolitan Islam yang sekian lama dibina. Menerusi pembinaan konstruk pemikiran Bobrok ini telah melengkapkan kepapaan perangai dan sikap bangsa serba-serbinya yang menzahirkan rasa rendah diri ataupun inferior
terhadap cabaran luar. Lantaran pendidikan dalam membina watak dan etos bangsa yang kuat harus dipelopori sebagai penerapan semula nilai-nilai kosmopolitan Islam yang dituntut ini. Dalam rencah penerapan nilai ini, pendidikan adalah asas membentuk citra dan watak sesuatu bangsa. Justru Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil pernah menekankan bahawa dalam mekanisme mencari etos dan watak baru bangsa yang lebih wibawa menerusi neraca pendidikan, ia memerlukan value-based character education. Sama ada secara formal ataupun tidak. Hari ini, slogan yang diangkat bukan lagi knowledge is power, tetapi character is power. Kerana watak nilai yang ada dalam jiwa bangsa yang menentukan kekuatan kita untuk keluar dari fasa inferiority complex dan kebergantungan selanjutnya menapak dengan lebih yakin mengharungi cabaran di masa mendatang. Kekuatan watak juga menjadi paksi kepada maruah dan respectability bangsa untuk memperoleh penghormatan tulen dari manusia lain. Penghormatan tulen yang mengiktiraf maruah sesuatu bangsa ini sesuatu yang tinggi harganya, yang sering diungkap sebagai true respect can never be demanded, it can only be earned. ABIM memimpin gerakan pembinaan bangsa Malaysia. Sesungguhnya kerencaman bangsa dan budaya di tanah bertuah kita ini sudah lama wujud beratus tahun. Hasil dari ketamadunan yang saling berinteraksi ditambah dengan keterbukaan bangsa Melayu dalam era Melaka dengan ciri-ciri kosmopolitannya. Dari warisan ini muncul kepelbagaian etnik yang bersama membangun tamadun serantau dari etnik peribumi hinggalah kumpulan baba dan nyonya. Atas asas ini, ABIM optimistik dan berusaha untuk menyatukan semua pihak membina ikatan-ikatan bangsa Malaysia yang diikat atas nilai dan budaya fitrah manusiawi yang bersama memusuhi kemiskinan, memusuhi perpecahan dan ketidakadilan, memusuhi kebejatan moral dan memusuhi keangkuhan. Nilai-nilai ini memberi kekuatan untuk kita bersama merobek identiti tunggal semata atau al-huwiyah al-mufradah kepada kesatuan insan, wahdah insaniyah sebagai pentas untuk membimbing peaceful coexistence. Sebagai titik landasan ke arah usaha tersebut, libat urus atau engagement yang meluas amat menjadi keperluan untuk ABIM bersama pemegang taruh lain sebagai memimpin usaha menggerakkan agenda ini. Justru seluruh warga ABIM dalam pelbagai bidang meliputi hal ehwal wanita, helwa, pendidikan antarabangsa, alam sekitar, media dan sebagainya telah mengorak langkah memperbaharui nafas libat urus ini atau engagement dengan turut mendendangkan usaha jalinan kerjasama dengan semua pihak. Seminar Pembinaan Bangsa Malaysia yang dianjurkan ABIM sebelum ini telah dikembangkan lagi menerusi terjemahan pelaksanaan projek-projek bangsa Malaysia yang lebih praktikal seperti usaha penubuhan Malaysia Interface Climate Change Network MICCN dengan tema Bangsa Malaysia Lawan Perubahan Iklim atau Bangsa Malaysia Fighting Climate Change yang dipimpin ABIM sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim. Bertitik tolak dari kefahaman ini, justru sudah tiba masanya kita melihat ke depan dengan menggerakkan inisiatif bangsa Malaysia menjangkaui kerangka politik yang mengakibatkan kita sentiasa tersangkut dengan pelbagai dogma, sentimen, salah faham yang membantutkan kemunian usaha mencari persefahaman ini. Seterusnya, perencanaan bermakna ini telah dibawa menerusi projek kebajikan rakyat atas semangat ciri bangsa Malaysia yang saling bantu-membantu sesiapa saja yang memerlukan, selain forum dasar negara, pemberdayaan jaringan akar umbi dan sebagainya. Dari sini pentingnya untuk digali kembali ciri-ciri kosmopolitan Islam dalam perwatakan umat yang dalam negara yang terbuka kepada nilai-nilai sejagat dan persaingan sihat sebagai kunci meruntuhkan mitos takut yang berterusan memencilkan kita dalam terowong gelap lagi tertutup. Penyegaran semula etos wibawa bangsa yang dibicarakan atas prinsip kukuh yang dimudik menerusi pendidikan karakter merupakan jalan menuju haluan berkenaan. Kedua-dua elemen ini seterusnya
dirangkaikan bersama agenda bangsa Malaysia sebagai semboyan untuk seluruh kaum dan agama berkongsi nilai dan tanggungjawab membina negara bersama. COVID-19 sebagai krisis menyatukan tanggungjawab masyarakat dunia. Muktamin sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda dunia hari ini adalah satu yang sememangnya di luar jangkaan. Akibat susulan dari pandemik turut mencetuskan serba-serbi pembaharuan yang sukar untuk digambarkan dengan satu perkataan. Justru tidak hairanlah mengapa Oxford English Dictionary telah memilih untuk tidak menamakan dengan satu perkataan untuk memerihalkan tahun 2020 ini. Sebaliknya, Oxford Dictionary telah mentakrifkan tahun 2020 sebagai a year which cannot be neatly accommodated in a single word. Menerusi perihal pelbagai ragam yang meliputi tirai 2020 dari coronavirus, lockdown, normal baru, maka pakar bahasa telah menamakan tahun 2020 sebagai words of an unprecedented year, sebagaimana yang terukir dalam Oxford Word of the Year 2020. Setakat Disember 2020, angka kes pesakit yang terkesan dari COVID-19 telah meningkat terlalu mendadak yang membawa kepada jumlah kematian terkini sebanyak 1,613,671 dunia berdasarkan kepada catatan yang ditunjukkan oleh European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC. Di Malaysia, ketika awal penularan wabak ini tidak kurang merunsingkan yang merekodkan catatan kematian dan jumlah pesakit masing-masing sebanyak 93,309 dengan jumlah kematian 437. Dalam pada itu, situasi genting ini pasti menuntut ABIM untuk tampil bersama membantu para petugas barisan hadapan, khususnya dalam sektor kesihatan dan keselamatan. Berkat dari usaha sama ABIM dan agensi gabungan kita dengan pelbagai pihak, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, ABIM telah menggerakkan bantuan khas untuk petugas barisan hadapan yang bertugas di hospital kerajaan dan klinik kesihatan di seluruh negara. Bantuan khas ini meliputi sumbangan sarung tangan getah, pakaian peralatan pelindung diri PPE, pelitup muka, pek makanan asas, hand sanitizer serta bantuan penyertaan anak-anak barisan hadapan sebab tu mereka bertugas. ABIM ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak KKM, khususnya Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang secara rasmi mengiktiraf usaha murni ABIM sebagai antara NGO yang membantu petugas barisan hadapan. Menerusi agensi kemanusiaan, Global Peace Mission Malaysia GPM juga turut bekerjasama dengan Baladna, sebuah syarikat tenusu yang berpangkalan di Qatar, dengan penyerahan bantuan yang diatur bersama kepada 2,300 penerima manfaat di sekitar Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Mereka telah menerima manfaat adalah terdiri dari golongan asnaf, miskin tegar, golongan B40 serta mereka yang terhimpit menangani kos hidup yang tinggi akibat COVID-19. Islam Asia Tenggara membina naratif sejagat. Kekusutan dalam kancah politik, sosial dan ekonomi dunia Islam global secara terus-menerus telah membuka sarjana luar untuk memindahkan perhatian mereka ke rantau ini sebagai model Islam yang penuh kemesraan, tasamuh dan berhikmah dalam menguruskan perbezaan. Dalam tempoh 5 tahun mendatang, menerusi ruang sosial yang bersifat tanpa sepadan hari ini serta pembinaan rangkaian aktivitas yang inklusif, kita ABIM optimistik bahawa umat Islam di Asia Tenggara rantau ini berkemampuan tampil mengisi naratif Islam sejagat dengan jalan cerita yang lebih jitu, bermaruah dan terbuka. Kendati pun begitu, ia menuntut warga kita untuk bersedia mempelopori bidang-bidang yang membuka kepada interaksi dengan dunia sekeliling seperti dialog peradaban antara Islam dan dunia luar, khususnya Barat. Ruang yang terbuka ini harus dimengerti dan dimanfaatkan sebaiknya menerusi interaksi matang dengan pembawakan garisan Islam berasaskan nilai kosmopolitan sejagat. Menyedari hakikat ini, ABIM tidak terkecuali menjadi gerakan Islam yang mengambil inisiatif mempelopori usaha interaksi dialog dengan dunia luar. Bertarikh 28 September 2020, ABIM bersama Tibetan Buddhist Cultural Center TBCC dengan penuh jaya
telah menganjurkan satu dialog Islam and Buddhism, compassion and mercy as the common values between Islam and Buddhism. Secara atas talian, forum yang menampilkan His Holiness 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso dan Syekh Kuliah daripada Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, ISTAD, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, dengan terjemahan ke lebih 14 bahasa, telah mengetengahkan pemikiran Islam dalam konteks atau Asia Tenggara dalam memupuk persefahaman antaragama. Selain itu, ia juga memberi impak besar dengan kehadiran pemimpin pelbagai agama di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Sambutan hangat pemimpin dunia serta ratusan ribu penonton atas talian dari segenap negara ini mencerminkan bagaimana dunia luar dahagakan sisi pandang Islam di Malaysia yang diadun bersama citra kosmopolitan Islam menerusi dialog yang membenihkan manfaat. Khatimah, eksperimentasi harakah dan regenerasi penggerak ABIM. Mutamirin-mutamirat sekalian, kejayaan sedikit ABIM adalah satu timbal balas kepada kepercayaan masyarakat buat gerakan anak muda dalam mengemukakan sesuatu yang baru. Dalam gerakan wadah ABIM PKPIM, sekian lama kita melakukan eksperimentasi harakah yang bersifat inovatif dengan autonomi dan hak berkarya yang dihormati mantan pimpinan dan aktivis ABIM, iaitu kini wadah, kepada generasi muda, insya-Allah akan berterusan menampakkan hasil. Begitu juga dalam konteks yang lebih meluas, bagaimana perkembangan pergerakan anak muda di luar negara khususnya dalam bidang politik telah menampakkan impak yang besar. Mengambil contoh di Thailand, menerusi penubuhan Future Forward Party, satu gelombang kebangkitan anak muda telah dapat dilihat apabila mereka berjaya memenangi jumlah kerusi yang amat signifikan dalam pilihan raya umum 2019. Hanya dalam tempoh setahun selepas penubuhan, parti ini telah memenangi 81 kerusi parlimen dengan pecahan 31 undian daripada first past the post dan 50 daripada PR list. Menoleh ke selatan tanah air, kita juga boleh melihat bagaimana nama-nama tokoh muda seperti Raisa Khan, Louis Chua dan He Ting Ru yang dalam usia muda telah menempuh sejarah tersendiri apabila memenangi kerusi GRC Sengkang atas tiket Parti Pekerja menewaskan PAP. Tidak kurang, New Power Party di Taiwan yang diasaskan oleh Sunflower Student Movement serta Parti Solidaritas Indonesia membawa arus tren anak muda yang terus bergerak ke hadapan, beraksi di pentas yang lebih mencabar. Maka kata-kata negatif yang dilemparkan ke atas anak muda seperti bound to fail sebenarnya tidak lebih dari hanya akan menyekat ruang karya anak muda berperanan sebagai vision builders dengan merencahkan idea-idea baru bersama adunan pemikiran tokoh lama sebagai sajian masa hadapan masyarakat. Dalam pada itu, menerusi statistik angka Pew Research Center telah mencatatkan peningkatan jumlah peratus populasi generasi muda Muslim di dunia. Dalam statistik tersebut menunjukkan Muslim adalah kumpulan agama yang mempunyai bilangan generasi muda iaitu bawah 15 tahun terbesar, iaitu mencecah 34%. Ini memberi gambaran nisbah setiap 3 orang Muslim pasti akan ada seorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Yang lebih penting, peratus belia Muslim di dunia atas 15 tahun turut meningkat dalam peratusan keseluruhan data belia dunia. Pada tahun 1990, peratus belia dalam mencatat angka sekitar 20%. Dan pada tahun 2010, peratusan belia Muslim telah meningkat sebanyak 25.8% dan menjelang tahun 2030, jangkaan menunjukkan peningkatan akan berterusan ke 29.1%. Angka-angka ini cukup signifikan untuk menjustifikasikan ruang yang besar harus diraihkan untuk anak muda, apalagi golongan belia Muslim yang bakal mengisi hampir 30% dari keseluruhan jumlah belia di dunia. Walau bagaimanapun, persoalan kebangkitan anak muda tidak harus didasari atas faktor sentimen dan semangat usianya semata-mata. Lebih besar dari itu adalah
gagasan idealism yang cuba direncahkan serta keberanian bertindak untuk membebaskan umat dari dibelit belenggu yang tidak berkesudahan. Kisahnya Allah coret dalam surah Al-Kahfi menjelaskan bagaimana idealism murni itu bergerak seiring dalam membawa gerakan anak muda untuk melonjak ke satu tahap yang amat signifikan dalam masyarakat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan raja yang zalim. Lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, iaitu Allah. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang jauh menyimpang dari kebenaran. Inilah gambaran yang Allah nukilkan. Gabungan antara anak muda dan idealism keimanan sebagai pendorong untuk membebaskan manusia dari menjadi hamba sesama manusia. Justru bagi merealisasikan wawasan idealism yang kukuh dalam membawa pembaharuan, tidak dapat tidak persiapan dalaman generasi muda atas sandaran pelatihan, tarbiyah, takdib yang sempurna harus diangkat untuk memastikan generasi muda benar-benar bebas dari cengkaman putaran keji. Jalan cerita kisah para mursalin membawa islah telah memperlihatkan undangan 1001 cabaran, ujian dan pengorbanan. Islah yang kita bawa sebagai warisan perjuangan para utusan Allah pasti akan gagal tanpa pengukuhan dalaman meliputi disiplin tarbiyah anggota gerakan ABIM. Usia 49 tahun ABIM telah menggambarkan perjalanan jatuh bangun serta jaya dan gagal pimpinan yang kita lahirkan dalam membawa obor islah. Pengalaman episod pahit kegagalan silam harus dijadikan pengajaran untuk memastikan gerakan Islam ABIM dapat berperanan kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Islam secara konsisten seperti yang disarankan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau Harakat Islamiyah, Satu Tuntutan. Kendatipun, selain dari isu tata kelola dan pengurusan yang cekap seperti mana pemugaran elemen kekuatan yang mencakupi disiplin haraki, amat penting untuk diterapkan penggalian semula sistem pelatihan dan kehadiran aktivis ABIM sama ada lama maupun yang baru harus konsisten sebagai medan untuk menjadi ingatan menyuluh jalan yang bakal dilalui. Dengan kefahaman ini, pembinaan wawasan idealism dan pengukuhan generasi yang dirakamkan sebagai Jilul Quran Al-Farid, generasi Al-Quran yang unik, berpaksikan pembinaan generasi sahabat Rasulullah SAW adalah komitmen besar ABIM dalam acuan besar menggerakkan anak muda menerajui perubahan masyarakat. Buat akhirnya, semoga Allah sentiasa memberkati usaha kita bersama dan semoga segala yang kita cita-citakan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Kepada Allah kita berserah dan kepadanya kita kembali. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing, leaving behind us footprints on the sands of time. A Sum of Life, karya Henry Wadsworth Longfellow. Wallahu alam. Selamat bermuktamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.